محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين اللهم رب يسر ولا تسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم رب تمم بخير أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita diberikan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama kita berada di dalam sebuah majlis ilmu, yang mana mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kefahaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan hati kita, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala mengira kehadiran kita di dalam majlis ilmu ini sebagai salah satu amal ibadah. Kerana terkadang kita merasakan hadir majlis ilmu ini hanya sekadar untuk mengisi ruang masa, sekadar untuk menunggu salat Isyak. Tak tahu nak pergi mana, duduk dalam masjid, sambil-sambil tu dengar kuliah. Kan? Ada orang sebab selepas maghrib dia tak tahu pergi mana. Kan? Tak tahu nak pergi mana, duduk dalam masjid. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita lihat dalam aspek pengajian, ya, kuliah-kuliah ini ialah satu benda yang juga jadi ibadah. Kerana kalau kita lihat dari sudut saranan Nabi SAW untuk belajar ini, untuk menuntut ilmu ni, ia sebenarnya satu saranan dan juga galakan kepada kita dengan bermacam-macam hadis, bermacam-macam kelebihan yang cukup banyak. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa para malaikat itu akan membentangkan sayapnya. Innal malaikata la tada'u ajnihataha, akan membentangkan sayapnya untuk orang yang keluar belajar ilmu ni, ridhan bima sana', kerana rida, kerana suka dengan apa yang dia lakukan. Jadi sebenarnya banyak hadis Nabi SAW berkaitan dengan belajar, berkaitan dengan menuntut ilmu. Cuma jangan kita bayang bila mana kita sebut belajar ini, ia seolah-olah hanya untuk budak-budak, kan, untuk pelajar-pelajar. Sekarang ni bukan nak belajar lagi dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ulama yang alim, yang jadi alim bukan dia belajar daripada kecil, tidak. Bukan dia belajar daripada kecil. Syekh Muhammad Alwi almarhum, ya, seorang ulama Mekah. Ayah dia Syekh Alwi itu memang Syekh Alwi itu memang orang hebat. Tapi Syekh Muhammad ni waktu awal remaja dia bukan orang yang menuntut ilmu, dia nakal. Maknanya dia lewat juga belajar. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, pengarang kitab Sayrus Salikin, lewat belajar. Tapi dia akhirnya dia menjadi seorang yang alim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya kita ni dalam bab belajar ni ada satu perintah yang disebutkan oleh, ataupun satu saranan yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia kata kun aliman, kun aliman, jadilah orang alim.
Orang alim ni maknanya orang yang tahu. Kun aliman. Ya. Kalau tak boleh jadi orang alim, au muta'alliman, ataupun jadilah orang yang belajar. Au mustami'an, ataupun tak boleh jadi orang yang belajar, jadilah orang yang mendengar. Alim tak mampu, nak belajar tak mampu. Belajar ni macam mana? Belajar ni dia ada kitab, ada tulis, ada catat, ada hafal, ada ingat. Itu belajar. Tak boleh yang tu. Jadilah orang yang mendengar. Dengar majlis ilmu, hadir majlis ilmu. Wala takunir rabi', jangan jadi orang yang keempat. Fatahlik, kerana orang yang keempat alim pun dok, belajar pun dok, dengar majlis ilmu pun dok. Dia dengar je. Dia bukan kata dia tulis, catat dok, ingat pun dok, apa pun dok. Dia sekadar hadir, mendengar. Tu paling rendah. Jangan jadi orang yang keempat. Alim dok, belajar dok, dengar pun dok. Fatahlik, nescaya kamu akan binasa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ada dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan segala fadilat yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ataupun nak beri kepada orang yang ada dalam majlis ilmu itu, kita akan dapat insya-Allah. Kita menyambung perbahasan kita dalam kita membahaskan kitab Minhajul Talibin, yang mana insya-Allah kita akan sambung berkaitan dengan sifatus salah. Kita masih berada di dalam perbahasan berkaitan dengan tasyahud. Berkaitan dengan tasyahud. Dalam tasyahud ini dia ada 3 rukun. Dalam tasyahud ini dia ada 3 rukun. Rukun yang pertama ialah duduk. Duduk tasyahud. Dan perkara ini telah kita bincang di dalam pertemuan yang lalu. Ya, kita dah bincang nak duduknya macam mana, tangannya letak macam mana, kan, mana yang lebih afdal, duduk tawarruk ke ataupun duduk iftirash, mana yang lebih baik. Jadi tuan-tuan, benda itu telah kita bincang. Kemudian dia ada rukun yang kedua dalam tasyahud ini. Rukun yang kedua itu ialah tahiyat. Ya, bacaan ataupun lafaz tahiyat itu. Kita panggil tasyahud itu, lafaz tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah, yang kita dah baca tu. Itu juga merupakan satu rukun. Rukun yang ketiga, yang tahiyat tadi kita tak baca lagi, kita tak hurai lagi. Rukun yang ketiga ialah berkaitan dengan salawat. Dia ada duduk, tahiyat dan juga salawat. Jadi maknanya dalam itu saja ada 3 rukun. Ada 3 rukun. Jadi malam ni tuan-tuan, kita akan sentuh berkaitan dengan salawat. Yang kata salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang menjadi salah satu rukun di dalam salat kita. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qira'atihi qala was-salatu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fardun fit tashahhud. Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah satu perkara yang fardu, yang wajib. Di mana? Di dalam tasyahud. Alladhi ya'qibuhu salam. Yang mana tasyahud yang mana? Yang jadi salawat itu jadi fardu. Yang mana? Yang tasyahud yang diakhiri dengan salam. Tasyahud mana yang diakhiri dengan salam? Tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu, maka di situ salawat itu menjadi fardu. Salawat di situ jadi fardu.
wa illam yakun lis-salati tashahhud awal kama fi salati subhi wal jum'ah, sekalipun di dalam sembahyang itu tidak ada tasyahud awal, seperti mana sembahyang subuh dan juga sembahyang Jumaat. Sembahyang subuh, sembahyang Jumaat tak ada tasyahud awal. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam tasyahud akhir yang akhirnya ada salam selepas itu, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, salawat pada tasyahud itu ialah satu salawat yang menjadi rukun. Faqauluhu al-akhir, kan dia sebut di sini dalam matan dia disebut wassalatu ala nabi fardun fi tasyahhudil akhir. Maka dia nak syarah di sini, nak terangkan apakah yang dimaksudkan, kenapa dia sebut al-akhir di situ, ialah jara al ghalib, kerana disebutkan di sini kerana kebanyakan al-ghalib dalam sembahyang kita ni, sembahyang 5 waktu kita ni, bila sebut al-akhir maknanya di sana ada al-awwal, kan? Adakah semua ada al-awwal? Tidak. Cuma di sini disebut al-akhir ialah kerana kebanyakan sembahyang kita ni, sembahyang 5 waktu kita ni laha tasyahhudan, ada 2 tasyahud. Tidak. Yang sembahyang 5 waktu yang ada 1 tasyahud hanyalah sembahyang subuh, kan? Ataupun sembahyang Jumaat. Yang lain semua ada 2 tasyahud. Maghrib, Isya, subuh, zuhur, asar, itu semua ada 2 tasyahud. Jadi walaupun dia sebut al-akhir di sini, maknanya ia kerana kebanyakan sembahyang kita ni ada 2 tasyahud. Dan kerana benda itu diwajibkan ialah liqaulihi ta'ala, salawat itu jadi wajib ialah kerana firman Allah, sallu alaihi, Allah Ta'ala berfirman, selawatlah kamu ke atasnya. Qalu, ulama mengatakan bahawa waqad ajma'al ulama ala annaha la tajibu fi ghairi salah fata'ayyana wujubuha fiha. Dan Allah Ta'ala dah sebut, bila Allah Ta'ala perintahkan selawatlah kamu atasnya, bila Allah Ta'ala perintah, ini menunjukkan bahawa ia adalah wajib. Secara umum, secara mudah permulaan hukumnya, apabila ada satu perintah ia menandakan wajib, maka ulama membahaskan, ulama telah sepakat bahawa selawat itu tak wajib selain daripada di dalam solat. Maka tertentulah yang wajib itu hanya di dalam solat sahaja. Wal qail, dan ada pendapat mengatakan bahawa biwujubiha marratan fi ghairiha mahjujun bi ijma'i man qablah. Dan ada pandangan yang mengatakan bahawa salawat itu pernah diwajibkan sebelum daripada diwajibkan dalam solat, bacaan salawat itu pernah diwajibkan. Tetapi benda ini dibantah ataupun tertolak dengan ijma', dengan sepakat ulama, berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa dia? Dalilnya apa dia? Qad arafna kaifa nusallimu alaik fa kaifa nusalli alaik. Sahabat kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tahu bagaimana untuk mengucapkan salam atas kamu. Fa kaifa nusalli alaik, bagaimana kami nak selawat atas kamu? Sahabat tanya Nabi. Kan bila dikatakan bahawa, kan tadi ada pendapat yang mengatakan bahawa salawat itu pernah diwajibkan sekali, pernah sekali diwajibkan. Bila sebelum solat tu ada ibadah yang diwajibkan salawat, ataupun salawat itu menjadi perkara yang wajib. Bila menjadi perkara yang wajib, seolah-olah pernah diamalkan, pernah dibagi tahu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka benda ini tertolak berdasarkan daripada hadis. Ada sahabat yang datang tanya Nabi, bagi tahu pada Nabi, ya Rasulullah, kami tahu macam mana nak bagi salam atasmu ya Rasulullah, tapi bagaimana kami nak selawat atas kamu?
Maka kata Nabi SAW, qulu, faqal qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhir. Muttafaqun alaih. Maka Nabi pun ajar, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi menunjukkan bahawa benda itu tak pernah, kalau pernah wajib, tentulah perkara itu sudah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, kaifa nusalli alaik idza nahnu sallaina alaik fi salatina, bagaimana kami nak bersalawat kepada kamu ketika mana kami telah bersalawat atas kamu fi salatina, dalam sembahyang kami. Faqal qulu ila akhir. Maka Nabi pun ajar tentang salawat tersebut. Rawahu Daruqutni wa Ibn Hibban fi sahihi wal Hakim fi mustadrakih. Wa qala innahu ala syarti Muslim. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak tunjuk kata bahawa benda ini tak pernah jadi wajib selain daripada di dalam salat. Itu dalil ataupun buktinya. Wal munasabu laha minas salah, dan tempat yang munasabah baginya di dalam salat itu at-tasyahhud akhiruha. Dalam tasyahud akhir, fatajibu fihi, maka wajiblah salawat itu padanya, yakni pada tasyahud tersebut, ai ba'dah, iaitu selepas bacaan tasyahud. Nanti kita akan belajar macam manakah ataupun apakah lafaz tasyahud yang diwajibkan itu. Dalam tasyahud yang kita baca tahiyat-tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, kan setakat manakah yang kata lafaz tahiyat yang menjadi rukun, setakat manakah lafaz salawat yang wajib. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena tahu. Sebab terkadang kita nak baca segera, kita nak baca cepat dan sebagainya, maka kita kena tahu di manakah yang katanya rukun, yang manakah yang tidak menjadi rukun. Sebab kalau sebut rukun, maknanya benda itu kena buat. Tak buat, rukun-rukun dalam sembahyang ini ialah yang dipanggil dengan rukun hakiki. Apa maksud rukun hakiki? Dia rukun-rukun ni tuan-tuan, dia ada dua. Kita kena faham ya. Rukun-rukun ini, kita keluar sikit, rukun-rukun ini dia ada dua jenis. Satu yang dipanggil dengan rukun urfi, satu lagi dipanggil dengan rukun hakiki. Urfi ini contohnya macam mana? Macam rukun Islam. Rukun Islam tu macam mana? Yang kata rukun urfi, maknanya rukun sekadar nak tunjuk dengan rukun itu, itulah seolah-olah gambaran besarnya itulah Islam. Tetapi adakah hanya 5 yang rukun Islam itu saja? Dah, ada lagi benda-benda yang lain. Tetapi adakah itu sememangnya hakikat Islam semata-mata dalam rukun Islam? Tak juga, sebab ada lagi benda yang lain. Rukun ini, pada kalau kita sebut rukun urfi, apa maksud dia tuan-tuan? Rukun urfi itu ialah kalau sesuatu di dalam rukun itu tidak diamalkan. Itu asalnya. Rukun, kalau rukun hakiki, sesuatu dalam rukun hakiki itu tidak dibuat, maka tidak sah perbuatan tersebut. Tapi dalam Islam yang dipanggil dengan rukun Islam itu dipanggil dengan rukun urfi. Kerana apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Kerana di dalam rukun urfi tersebut, di antaranya ada syahadah. Kita letak tepi syahadah, ada solat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Kan, dalam rukun Islam. Maka di dalam rukun Islam tadi tuan-tuan, kalau seseorang itu tidak salat, dia tidak salat, adakah semata-mata kalau kita sebut rukun ni tuan-tuan, macam rukun sembahyang? Rukun sembahyang kalau tak baca Fatihah, ada tak sembahyang? Tak ada sembahyang, tak sah sembahyang kita. Sebab Fatihah itu kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, maka tidak sah sembahyang dia.
Jadi tuan-tuan, dalam masalah rukun Islam, ya, kalau seseorang itu tidak salat, adakah sudah dikira sebagai kafir? Boleh tak kita kata dia kafir? Tak boleh tuan-tuan. Sebab kemungkinan dia tidak salat tadi ialah kerana dia malas. Kemungkinan kerana dia memang tak mau buat. Tetapi dia tidak menolak kewajipan salat. Bila dia malas ataupun dia sengaja tak mau buat, dia tidak lagi jadi kafir sehinggalah dia menolak semayang tu. Dia kata tak ada semayang dalam Islam. Dia kata apalah semayang. Contoh tuan-tuan, mana ada semayang? Kan tak ada dalam Islam. Maka dia menafikan, ketika itu barulah rosak akidah dia. Tetapi kalau hanya dia sekadar tidak semayang, kerana apa? Kerana malas. Kerana apa? Kerana dia sibuk. Kerana apa? Kerana saja-saja tak mau buat, dia masih belum dikira sebagai kafir. Jadi tuan-tuan, sebab tu yang disebut rukun Islam itu ialah rukun urfi. Rukun urfi. Jadi dalam masalah rukun sembahyang itu ialah rukun yang berbentuk hakiki, rukun hakikat. Hakikat sembahyang itu ialah terdiri daripada 13 rukun yang kita belajar ni. Ada niat, ada takbiratul ihram, ada qiyam, ada fatihah, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk antara dua sujud, ada duduk tasyahud akhir, ada tahiyat. Jadi ini semua merupakan rukun-rukun dalam sembahyang. Yang mana kalau rukun itu satunya tertinggal, satunya tak buat, maka tidak sah sembahyang kita. Itu yang dipanggil dengan rukun hakiki. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena tahu di manakah kadar khususnya dalam masalah tasyahud ini. Dalam masalah tasyahud yang berbentuk lafzi ni, kalau rukuk kita dah belajar takat mana yang kata rukuk. Kadar nak bagi rukuk sempurna tu macam mana? Yang dikira sebagai rukuk tu macam mana? I'tidal itu macam mana? Apa syarat dalam i'tidal? Qiyam itu macam mana? Yang kata qiyam itu berdiri itu macam mana? Kan yang kata sujud yang adakah sujud itu semata-mata letak dahi? Kan. Jadi kita belajar ada anggota-anggota sujud. Duduk di antara dua sujud, apakah keadaan dia? Apakah syarat-syarat sah dia? Kita dah belajar tuan-tuan. Sekarang kita berada di dalam fasa ataupun bahagian rukun salawat. Jadi kita nak tahu kadar manakah salawat yang jadi rukun. Adakah jadi rukun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun hanya sekadar Allahumma salli ala Muhammad? Sekadar itu sahajakah? Jadi ini juga ada perbincangan yang disebutkan oleh para ulama. Wa qad shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafsihi fil witr kama rawahu Abu Uwanah fi musnadihi. Jadi Nabi SAW sendiri pernah berselawat ke atas dirinya di dalam solat witir, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Uwanah dalam musnadnya. Wa qala sallu kama raaitumuni usalli. Dalam pada itu Nabi SAW juga memerintahkan supaya sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Maka bila mana Nabi SAW pernah berselawat atas diri dia, maka ia diambil panduan. Begitulah cara salat, yakni dalam sembahyang ada selawat ke atas baginda Nabi SAW. Walam yukrijha syai'un anil wujub, dan tidak ada satu keterangan pun yang mengatakan ia adalah tidak wajib. Bi khilafi fit tasyahud awal lima marra bihi, bersalahan dengan tasyahud awal seperti mana yang pernah kita bincangkan sebelum ni. Wa amma adamu dhikruha fi khabar al-musii salatuh famahmulun ala annaha kanat ma'lumatun lah, wa lihadha lam yadhkur lahu at-tashahhud wal julus lahu wan niyyah was salam. Jadi dalam hadis berkaitan dengan kita dah belajar dan pernah kita sebut di sini tuan-tuan, hadis berkaitan dengan orang yang
sembahyang dia tidak baik, kan tengah sembahyang, pergerakan dia diperhatikan oleh Nabi, dan Nabi kata ulang balik, ulang balik, sembahyang balik. Nabi perintahkan, kan hadis tersebut. Jadi dalam hadis tersebut, tidak, dalam riwayat tersebut tidak diceritakan berkaitan dengan salawat, dan juga tidak diceritakan berkaitan dengan tasyahud, tentang duduk, tentang niat, dan juga tentang salam. Ialah kerana ma'lumatullah, kerana itu sudah diketahui. Sudah diketahui. Jadi dalam hadis tersebut seolah-olah Nabi SAW nak bagi tahu ataupun nak ajar berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak diketahui sahaja oleh sahabat tersebut. Wa idza wajabatis salah alaihi wajabal qu'ud laha bittabi'iyah. Dan apabila wajibnya salawat atas baginda Nabi SAW, maka secara tidak langsung wajiblah duduk kerana mengikuti hukum yang ada di dalam salawat tersebut. Salawat dibaca dalam keadaan duduk, kan, dalam hadis. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka duduk itu juga menjadi wajib. Itu dipanggil dengan at-tabi'iyah, mengikuti hukum yang ada di dalam salawat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal azhar sannuha fil awal. Dan pendapat yang zahir, yang paling kuat, ialah sunat membaca salawat di dalam tasyahud yang pertama. Ai al-ityanu biha fihi, mendatangkan tasyahud tersebut. Ai ba'dahu, yakni selepas membaca tahiyat. Taba'an lahu li'annaha dhikrun yajibu fil akhir fayusannu fil awal kat tasyahud. Kerana ia adalah satu zikir yang wajib pada tasyahud akhir, sesuailah ia menjadi sunat pada tasyahud awal kerana mengikuti hukum tasyahud awal itu. Tasyahud akhir wajib, dan salawat itu juga wajib, sesuai, kan. Dan yang pada tasyahud awal itu menjadi sunat, hukumnya sunat. Maka kalau tasyahud itu sunat, salawat yang ada di dalam tasyahud itu juga adalah sunat. Kalau salawat itu wajib, tentulah duduk juga jadi wajib, tahiyat tasyahud juga jadi wajib. Sebab tak mungkin ada tasyahud salawat yang selepas tasyahud tiba-tiba salawat itu jadi wajib, tasyahud tu sunat. Kan macam tak apa nak kena. Duduk juga jadi sunat. Macam mana? Bertentang ataupun tidak kena secara urutannya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Wasani, pendapat yang kedua, la tusannu fihi li bina'ihi 'ala at-takhfif. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa salawat itu tidak disunatkan dalam tasyahud yang pertama. Kerana tasyahud itu ialah dibina, terbentuk ialah untuk ringan. Sebentar sahaja kita duduk di situ, bukannya lama. Tapi kalau kita selawat di situ, dia jadi panjang. Maka inilah pandangan yang kedua mengatakan bahawa selawat tidak disunatkan pada tasyahud awal. Maknanya di sini ada dua pandangan. Satu kata sunat, satu kata tidak sunat. Pendapat yang paling kuat mengatakan bahawa ia adalah sunat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, wala tusannu as-salah 'ala al-ali fi at-tashahhud awwal 'ala as-sahih. Dan tidak disunatkan untuk selawat ke atas wa ali Muhammad, wa ali sayyidina Muhammad, yang tu tidak disunatkan, kan, pada bila, yakni pada tasyahud yang pertama. Ala sahih, pendapat yang paling sahih, li bina'i 'ala at-takhfif, kerana untuk ringan juga, kan. Selawat pada Nabi, maknanya pada pandangan ini ialah sunat untuk selawat atas Nabi. Tetapi selawat atas ahli keluarga itu tidak sunat pada tasyahud yang pertama, kerana alasannya ialah untuk takhfif, ringan juga. Pendapat yang kedua, tusannu fihi kas-salah 'ala nabi fihi idh la tatwila fi qawlihi wa alihi aw ali Muhammad.
Pendapat yang kedua sunat juga. Jadi tuan-tuan nak ingat macam mana? Macam mana nak ingat perbahasan ni? Kena buat. Dalam tasyahud awal nanti tuan-tuan buat satu ialah kita tak baca langsung selawat. Sebab apa? Ambil pandangan ada pendapat yang muqabil, yang mengatakan bahawa ia adalah tidak sunat. Satu, kita amal. Amalan yang kedua yang mungkin kita buat ialah kita ambil pandangan itu. Selawat sunat, pendapat yang kuat. Selawat itu ialah sunat. Cuma pada ahli keluarga tidak sunat, maka kita tak baca. Pendapat yang ketiga ialah selawat atas Nabi sunat dan sunat juga untuk atas keluarga Nabi, ahli keluarga Nabi. Maka kita buat ketiga-tiga ni. Tujuannya apa dia? Tujuannya ialah untuk ingat. Sebab kalau kita buat tuan-tuan, dia akan ingat. Tapi kalau hanya belajar dan tak buat, tak ingat tuan-tuan. Macam kursus haji lah. Kursus haji, kursus umrah. Kursus ni tuan-tuan, Allahu Akbar, 3 kali ulang, tak ingat-ingat. Kan, tak ingat-ingat. Ada saya buat Jumaat tuan-tuan, dia kursus dengan saya ni 3 kali. Pergi Madinah, sampai Madinah, kursus lagi, tak ingat-ingat juga. Lalah kali buat, oh baru faham. Baru faham tuan-tuan. Maknanya apa? Selagi mana tak aman tuan-tuan, tak payah ulun lah. Tambah-tambah kalau kita ni jenis mustami' tuan-tuan, jenis orang yang mendengar. Lainlah tuan-tuan, memang keturunan Imam Syafi'i, lain lah, ingat semua kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni sayangnya kita ni hanya bermazhab Syafi'i. Kita tidak ada kekuatan seperti mana Imam Syafi'i. Sekali dengar ingat, sekali dengar ingat. Senang macam tu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza ikhtarahu al-Azra'i. Pendapat yang kedua ni tuan-tuan, pendapat yang ketiga ni yang kata selawat pun ada, baca atas ahli keluarga pun ada, bukan calang-calang pandangan Imam Al-Azra'i. Pandangan Imam Al-Azra'i mengatakan bahawa ada ataupun selawat ke atas ahli keluarga Nabi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Wa qala al-musannif fi at-tanqih, Imam Nawawi mengatakan dalam kitab at-tanqih, inna at-tafriqah bainahuma fiha nazar. Sesungguhnya perbezaan itu perlu kepada penelitian. Penelitiannya macam mana? Fayambaghi an yusanna jami'an aw la yusanna. Maka hendaklah sayugi ataupun selayaknya untuk kedua-duanya itu disunatkan ataupun kedua-duanya tak payah disunatkan. Ya, dalam tasyahud awal ni, wala yadhhar farqu ma'a thubutil jam'i bainahuma fil ahadits as-sahihah. Dan tidak jelas, tidak terzahir perbezaan beserta dengan sabit himpun kedua-duanya itu dalam hadis yang sahihah. Nabi ni bila mana selawat, Nabi akan sebut dua-dua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi himpun dua-dua tu. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis banyak begitu. Jadi kalau kita nak katakan tidak sunat, sepatutnya tidak sunat dua-dua. Kalau nak sunat, sunat dua-dua. Jadi macam mana tuan-tuan yang dirahmati Allah? Wal khilaf kama fi radha wa aslam mabniyun ala wujubiha fil akhir. Dan khilaf itu disebutkan seperti mana yang disebutkan dalam kitab Ar-Rawdah oleh Imam An-Nawawi, dan asalnya ialah terbina atas wujubnya, atas kewajipannya pada tasyahud akhir. Okey, baik, macam mana tuan-tuan? Fa in lam tajib fihi wa huwa ar-rajih kama sayati lam tusannu fil awwal jazman. Maka sekiranya tidak wajib padanya, yakni pada tasyahud awal itu, yakni inilah pendapat yang rajih kama sayati, seperti mana yang diterangkan, lam tusannu fil awal, maka tidak disunatkan pada tasyahud awal itu secara jazam, secara pasti. Wa sayati ta'riful al fi kitab qismis sadaqat insyaallah taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maknanya di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah dibincangkan ataupun disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kalau nak sunat, sunat dua-dua. Kalau tak mau sunat, tak payah sunat dua-dua. Sebab kedua-duanya itu ialah benda yang disabitkan oleh hadis yang sahih
bahawa dihimpunkan kedua-duanya itu di dalam pengajaran yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu ringkas apa yang disebutkan. Baik, sikit lagi tuan-tuan. Wa tusannu fi tasyahhud al-akhir, dan disunatkan. Sunatkan apa tuan-tuan? Lafaz al-al wa ali Muhammad itu pada tasyahud akhir. Wa qila, pendapat yang kedua, tajib, wajib. Maknanya selawat pada ahli keluarga Nabi, ada yang mengatakan ia adalah sunat. Pendapat yang kedua mengatakan ia adalah wajib. Fihi liqauli sallallahu alaihi wasallam fil hadits sabiq, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berpandukan daripada itu seolah-olah salawat itu sempurnanya ialah beserta dengan ali Muhammad. Dia bukan hanya pada salawat ke atas Nabi sahaja. Wal amru, dan perintah, yaqtadi al-wujub, membawa hukum wajib. Bila mana Nabi SAW perintah qulu, katakanlah, maka ia seolah-olah menunjukkan hukum wajib. Wa yajri al-khilaf fi salah ala Ibrahim kama hakahu fil bayan ala sahibil furu'. Yang menjadi khilaf juga ialah pada salawat ke atas Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim, seperti mana yang disebutkan dalam kitab Al-Bayan. Wa akmalut tasyahhud masyhurun. Ini dia masuk pula dalam lafaz tasyahhud. Dalam bab salawat selesai. Salawat kita setuju dan kita faham bahawa di sana adalah salawat yang wajib pada tasyahud akhir sahaja. Dalam tasyahud akhir sahaja. Tasyahud akhir ni mana? Tasyahud yang diikuti selepasnya itu salam. Yang diikuti selepasnya itu salam, maka tasyahud itu adalah salawat itu ialah salawat yang fardu, yang wajib. Dalam tasyahud awal hukumnya adalah sunat. Salawat itu kadarnya macam mana? Kadar itu pada pada tasyahud awal ada 3 pandangan. Satu pandangan mengatakan bahawa sekadar Allahumma salli ala Muhammad. Ada pandangan kata tak ada. Ada pandangan mengatakan mestilah digabungkan dengan ali Muhammad. Dalam tasyahud akhir pun sama. Ada yang mengatakan salawat itu hanya sekadar Allahumma salli ala Muhammad, yang wajib tu. Ada yang mengatakan wa ali Muhammad pun termasuk daripada salawat yang wajib. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya ada 3 dalam pandangan tasyahud awal, ya, 2 pandangan dalam tasyahud akhir. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak ingat, amalkan. Dalam tasyahud akhir tidak ada pendapat yang mengatakan tidak wajib. Dalam tasyahud awal ada pandangan mengatakan bahawa ia adalah tidak sunat. Okey, jadi harap mudah-mudahan apa yang kita ambil hari ini, walaupun benda tu simple, tapi ada penambahan ilmu untuk kita. Kita kena azam dalam sehari tuan-tuan, paling kurang ada satu ilmu baru khususnya dalam bab agama untuk kita ambil maklum, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita akan sambung lagi dalam pertemuan yang akan datang berkaitan dengan lafaz tasyahud yang sempurna itu macam mana. Wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.